Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang boleh imagine tak, semasa korang tengah jalan-jalan, tiba-tiba korang kena tangkap dengan orang yang korang tak kenal. Lepas tu dia bawa korang ni ke tempat yang sunyi dan terpencil macam dekat hutan. Lepas tu dia akan biarkan korang ni berlari untuk selamatkan diri, dan dia akan kejar korang macam seorang pemburu untuk bunuh korang. Seram kan? Macam dalam movie je. So cerita yang Nina nak story hari ni tentang seorang lelaki yang memburu mangsa dia macam memburu binatang dekat hutan. Lagi takut mangsa dia, lagi dia suka. Dia akan kejar mangsa-mangsa dia dalam ketakutan. Lepas dia dapat je diorang ni, dia akan tikam, tak pun dia tembak je. Jadi Nina tak naklah spoil awal-awal cerita ni. Kalau korang nak tahu apa yang terjadi, korang kena tengoklah video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Robert Christian Hansen lahir pada 15 Februari 1939 di Iowa, Amerika. Ayah dia ni pula adalah seorang imigran dari Denmark dan mempunyai sebuah kedai roti. Kemudian bila dia dewasa, dia pun ikut jejak ayah dia untuk menjadi seorang baker. Sebenarnya tak ada apa yang red flag pasal si Robert ni masa dia kecil. Cuma ayah dia ni agak tegas nak anak dia berdisiplin dan ikut peraturan. Dikatakan si Robert ni adalah seorang yang kidal, tapi ayah dia ni tak suka tau. Jadi ayah dia selalu marah dia dan paksa dia untuk menggunakan tangan kanan. Dan disebabkan dia terlalu takut dengan ayah dia, selalu kena marah kan, jadi dia jadi seorang yang gagap. So sejak dia masih kecil, dia banyak menghabiskan masa dia untuk tolong bisnes ayah dia. Bila dia meningkat remaja, Robert menjadi seorang yang sangat pemalu dan tak ada keyakinan diri. Sebabnya dia ni ada masalah jerawat yang agak teruk yang meninggalkan parut dekat muka dia, dan pada masa yang sama dia pun gagap juga orang dia. Bila dia selalu kena ejek dengan kawan-kawan dia, Robert ni dah mula tak ada keyakinan diri dan dia pun dah tak suka bergaul dengan orang. Pada masa yang sama, dia pernah juga cuba ngorat awet-awet yang dia suka, tapi dia kena reject macam tu je. Disebabkan dia ni selalu kena pulau atas kekurangan dia. So Robert ni adalah seorang yang suka bersendirian dan suka buat hal sendiri. Dia memang tak ada kawan sebab diorang macam tak suka dia, dan dia pun mula benci diorang ni. Lama-lama Robert ni mula minat stalking haiwan dalam hutan, dan dia akan lepaskan rasa marah dan geram dia melalui aktiviti ni. Bila dia free, dia akan masuk ke dalam hutan. Lepas tu dia akan stalking lah mana-mana haiwan yang dia jumpa dalam hutan tu, macam kambing ke apa kan. Lepas tu dia akan kejar binatang tu sampailah binatang tu lari dan menghilangkan diri. So dengan cara ni lah yang membuatkan dia boleh melepaskan rasa geram benci dia kepada orang-orang yang pulaukan dia. Pada tahun 1987, masa ni Robert dah pun berusia 18 tahun dan dia pun join lah tentera Amerika. Masa ni dia berharap yang masa depan dia akan berubah dan dia nak jadi orang yang baru. Semasa dia dalam khidmat tentera ni, dia betul-betul mengubah nasib hidup dia. Selama setahun dia berkhidmat, dia telah dilantik menjadi penolong pengajar latihan, dan tak lama lepas tu dia pun berkahwin dengan seorang gadis. Tapi isteri dia ni bukan orang tentera lah, orang biasa yang dia jumpa semasa dia sedang bertugas. Tak sampai setahun dia kahwin dengan isteri dia ni, dia buat perangai pula. Dia suruh seorang pekerja bakery ayah dia untuk tolong dia pergi bakar sebuah garaj bas sekolah. Tak tahulah apa motif dia pada masa tu, tapi bila benda tu terkantoi dan bila budak tu bercerita, si Robert ni kena tangkap dengan polis dan isteri dia pun nak bercerai dengan dia. Kemudian dia pun kena penjara selama 20 bulan dan lepas tu baru dibebaskan. Masa dia keluar ni, dia memang dah tak beristeri dah lah, sebab isteri dia dah tinggalkan dia sebab malu punya pasal. Tapi kan dia ni adalah sejenis manusia yang tak reti nak serik, sebab lepas dia keluar daripada penjara tu, dia pernah kena tangkap beberapa kali atas kesalahan mencuri pula. 6 tahun kemudian akhirnya dia pun telah berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Dala, dan kemudian diorang pun telah berpindah ke Alaska. So dekat sini sekali lagi Robert ni pun nekat lah nak ubah hidup dia, and then dia pun telah buka kedai roti macam ayah dia. Selama perkahwinan dia dengan Dala, diorang telah mendapat 2 orang anak dan kehidupan dia pun normal macam orang lain. Sepanjang anak dan isteri dia tinggal dengan Robert, kenal dengan Robert, diorang sebenarnya memang tak tahu apa-apa tentang kisah silam hidup Robert. Diorang hanya kenal Robert yang di depan mata diorang, itu je. Even perbuatan jahat dia pun isteri dia langsung tak tahu. Jadi rutin Robert setiap hari ni, dia akan bangun awal, lepas tu dia akan pergi buka kedai roti dia, dan makin lama customer dia pun semakin bertambah. Kehadiran Robert dekat Alaska ni sebenarnya sangat disenangi oleh orang ramai dekat situ, dan dia juga digambarkan sebagai seorang yang bertanggungjawab dan sangat pentingkan ahli keluarga dia. Tapi Robert ni berubah tak lama mana pun. Sebabnya pada tahun 1972 dia kena tangkap 2 kali dengan polis. Yang pertama sebabnya dia cuba menculik dan merogoh seorang suri rumah, dan kesalahan kedua adalah dia telah menyentuh seorang pelacur. And then pada tahun depan tu, secara diam-diam Robert telah membunuh mangsa-mangsa dia tanpa diketahui oleh pihak polis. Pada masa ni ada je kes-kes perempuan yang hilang dan telah dibunuh dengan secara misteri. Pada tahun 1976 sekali lagi Robert ni kena tangkap dengan polis atas kesalahan mencuri gergaji, dan dia pun telah dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Tapi dia buat rayuan, lepas tu dia terus dibebaskan. Sebabnya hukuman 5 tahun ke atas dia tu macam terlalu, apa orang kata, bukan terlalu, macam tak sepadan lah dengan kecurian yang dia buat. Masa dia dibebaskan ni, dia semakin giat memburu mangsa-mangsa dia, dan polis pula mengambil masa bertahun-tahun untuk kenal pasti siapa yang buat benda ni. Sekitar tahun 1983, ada seorang gadis yang berusia 17 tahun bernama Cindy dijumpai tepi jalan dalam keadaan terkial-kial, tangan dia bergari, tak pakai kasut dan separuh berpakaian.
Jadi dia telah diselamatkan oleh seseorang yang kebetulan lalu dekat situ dan orang tu pun bawa dia ke balai polis. Jadi dekat balai polis ni, dia pun ceritalah apa yang terjadi dekat dia. Dicerita yang dia telah dijadikan tebusan oleh seorang lelaki yang gari tangan dia. Dan dia kata dia tak kenal pun siapa lelaki tu. Tiba-tiba je datang dan tangkap dia. Lepas tu lelaki tadi ni telah paksa dia untuk masuk ke dalam kereta sambil acu pistol dekat dia. Jadi dia pun terpaksa lah ikut kehendak lelaki tu sebab takut kena bunuh. Kemudian lelaki ni pun telah bawa dia ke sebuah rumah dan dekat sini leher dia kena rantai pula. Lelaki tadi ni telah menyentuh dia dan seksa dia berulang-ulang kali sampailah lelaki tu puas. Lepas tu lelaki tadi ni pun bawa lah Cindy ke airport yang kecil dan masa dia tengah prepare untuk pesawat dia berlepas, masa ni lah Cindy telah melarikan diri, menyelamatkan diri dia. Masa dia lari tu, dia telah meninggalkan kasut dia dalam pesawat si Robert dan inilah yang akan menjadi bukti pada masa yang akan datang. Kemudian polis pun bawalah Cindy ni ke airport yang dicakap tu kan, dan Cindy pun tunjuklah okey, itu pesawat yang saya naik sebelum ni. Bila polis cek, rupa-rupanya pesawat tadi tu adalah milik Robert dan segala statement dari Cindy nampak valid dan betul. Lepas tu Cindy ni pun gambarkan lelaki yang culik dia tadi tu adalah orang yang kurus dan gagap. Jadi polis tu macam okey, macam Robert je kan. Tapi diorang macam agak muskil, macam tak berapa nak percayalah sebab Robert yang diorang kenal tak macam tu. Sebabnya dia adalah seorang baker yang disukai oleh penduduk setempat. Tapi polis kena buat kerja jugalah untuk siasat betul ke Robert ni terlibat ataupun tidak. So Robert pun dipanggil ke balai polis untuk bagi keterangan. Jadi Robert ni pun buatlah cerita kan nak selamat diri dia. Dia pun kata yang dia memang tak kenal Cindy, tapi dia memang jumpa Cindy pada hari kejadian. Tapi Cindy ni telah perangkap dia sebab Robert tak nak bayar duit dekat Cindy. Kiranya Cindy ni macam ugut dia tapi Robert tak nak bayar. Lepas tu Cindy pun buat cerita kata yang Robert ni sentuh dia, culik dia apa semua. So polis pun mula percaya cerita Robert sebabnya si kawan Robert ni telah bagi alibi si Robert pada hari kejadian. Manakala pada masa yang sama, pihak Alaska State Troopers tengah mencari pembunuh bersiri yang tengah menyembunyikan diri. Masa ni beberapa orang pekerja seks dan juga penari telah dilaporkan hilang secara misteri dan tentera ni mula jumpa jasad-jasad wanita yang dah meninggal. Pihak berkuasa telah terjumpa 2 jasad wanita yang dah tak bernyawa di lembah Manuska Susina bersama-sama dengan kelongsong peluru. Jadi diorang fikir yang Robert memang terlibat. Pada masa yang sama, polis tak boleh nak tangkap Robert sebabnya diorang tak ada bukti kukuh. Jadi misi mengumpul bukti ni telah melibatkan pihak FBI untuk membantu pihak berkuasa mencari profil jenayah. Jadi pihak FBI ni pun mula menyusun profil psikologi pembunuh berdasarkan kecederaan yang ada pada jasad mangsa. So lepas dah susun apa semua, FBI pun dapat. FBI telah menggambarkan suspek ni adalah seorang pemburu berpengalaman dan ada sejarah hitam dengan perempuan dan kemungkinan dia ni adalah seorang yang gagap. Cari punya cari dalam sistem, akhirnya profil ni telah sepadan dengan Robert. Lagipun dia ada pesawat persendirian dan juga sebuah pondok kecil dekat lembah tadi. Tak lama lepas tu polis pun telah mendapat warat untuk geledah rumah dia, kereta dia dan juga pesawat dia. Dekat rumah Robert ni sebenarnya dia ada banyak trofi memburu dan juga haiwan-haiwan yang dipasang dekat dinding. Robert ni juga terkenal dengan kepakaran dia memburu dengan menggunakan busur dan kebanyakan orang memang tahu pasal ni. Tapi apa yang orang tak tahu, di sebalik kejayaan dia sebagai seorang pemburu, dia adalah seorang pemburu manusia dan bunuh dorang ni. Mangsa-mangsa dia pula adalah kebanyakan daripada wanita-wanita yang bekerja sebagai pekerja seks dan juga penari di Anchorage, Alaska. Dia akan culik mangsa dia dengan menggunakan kereta dia ataupun dia akan bawa lari dengan menggunakan pesawat peribadi dia. Lepas tu ke semua mangsa dia ni dia akan bawa ke pondok kecil dia yang terletak dalam hutan. Kalau perempuan tu tak melawan, ikut cakap dia kan, dia cuma sentuh je perempuan tu, lepas tu dia akan hantar balik. Pada masa yang sama dia akan ugut perempuan tu, dia kata jangan buka mulut dekat polis. Kalau kau buka cerita ni pasal polis, pasal pertemuan kita ni, aku akan cari kau sampai jumpa dan aku akan bunuh kau. Jadi mangsa-mangsa dia yang kena ugut ni mestilah dah takut kan. So diorang pun tak buka mulut dekat polis ataupun buat report dan diorang akan cuba lupakan benda ni. Tapi kalau ada mangsa dia yang melawan, memberontak, tak nak bagi kerjasama, diorang ni akan berakhir dengan nasib yang sangat-sangat mengerikan. Jadi ada sebuah hutan dekat sungai ni. Hutan ni sebenarnya adalah tempat kesukaan Robert. Kat sinilah dia akan lepaskan mangsa-mangsa dia untuk pergi selamatkan diri dan dia kata pergilah, larilah, selamatkan diri korang. Jadi bila perempuan ni berlari menyelamatkan diri, si Robert ni akan kejar diorang dari belakang. Tapi biasanya dia akan biar perempuan tu berlari dulu, dia akan ambil masa lah untuk kejar diorang ni. Lepas tu barulah dia akan trace diorang dan akan mula memburu macam binatang. Kalau korang pernah tengok macam mana orang buru binatang dekat dalam hutan, macam tu lah. Tapi ni versi yang lagi psycho, orang buru orang. Jadi masa dia nak buru mangsa dia ni, dia akan bawa senapang dan juga pisau buru. Biasanya sesi kejar mengejar ni akan ambil masa yang agak lama, kadang-kadang berjam-jam dan ada masa juga akan ambil masa selama berhari-hari. Lepas dia jumpa je mangsa dia yang tengah menyuruk masa tu, dia akan tikam dan akan bunuh diorang ni macam tak ada perasaan. Korang boleh imagine tak? Korang fikir korang dah selamat tahu sebab korang punya penculik ni bebaskan korang dalam hutan. Tapi sebenarnya hutan tu adalah tempat permainan dia. Walaupun korang menyuruk macam mana pun, dia tetap akan jumpa korang dan akan bunuh korang. Ngeri gila.
So kisah pasal Robert ni kita berhenti kejap. Kita sambung pula pasal polis yang tengah geledah rumah Robert. Masa polis tengah geledah rumah dia, polis telah terjumpa peta penerbangan kawasan yang telah tersembunyi dekat bahagian kepala katil. Jadi dekat atas map penerbangan ni ada tanda X kecil yang menandakan tempat pembunuhan dan tempat Robert menanam mangsa-mangsa dia yang dah mati. Lepas tu polis pun cuba padankan tanda X dengan tempat polis jumpa jasad, dan kesemua tanda X ni adalah berjumlah sebanyak 24X. Polis pun carilah selongkar barang dalam rumah dia sebab dia orang yakin orang psycho macam Robert ni akan simpan something daripada mangsa-mangsa dia, contohnya macam barang berharga. Memang betul tekaan polis, sebabnya dekat bilik bawah tanah dia, si Robert ni telah menyimpan barang kemas mangsa-mangsa dia dan polis terjumpa. Kemudian polis pun tak ambil masa yang lama untuk tangkap Robert ni. Robert pun kena tangkap dan dia mengaku dia bersalah. Dia kata dia dah bunuh 17 orang dan sentuh seramai 30 orang perempuan lagi dalam masa 12 tahun. And then Robert pun telah dijatuhkan hukuman penjara selama 461 tahun tanpa peluang parol, dan pada tahun 2014 dia pun telah meninggal dalam penjara disebabkan penyakit normal lah, mungkin sakit tua. Tapi kan ramai yang tak percaya yang dia bunuh 17 orang je. Orang percaya lebih daripada 20 orang mangsa dia. Masa dia dekat dalam penjara, dia telah bagi kerjasama dengan polis untuk mencari mangsa-mangsa dia yang dikebumikan dengan berpandukan tanda X dekat dalam peta. Tapi daripada kesemua X yang polis cari, sebanyak 5 mangsa masih tak dijumpai sampai ke hari ni. Pasal isteri dia Darla tadi tu pula, selepas suami dia ni berkali-kali keluar masuk penjara, dia pun rasa malu. Akhirnya dia decide untuk tinggal berasingan dengan Robert. Sebenarnya Darla memang dapat rasakan sesuatu yang suami dia ni macam curang, buat sesuatu yang tak baiklah di belakang dia, macam dia melanggan pelacur. Tapi dia langsung tak sangka yang sebenarnya bukan setakat melanggan, tapi suami dia ni bunuh mangsa-mangsa dia. So masa polis ambush rumah si Robert ni, Darla memang dah tak tinggal dekat situ dah. Lepas Robert kena tangkap dan dakwa atas kesalahan membunuh, menculik apa semua tu kan, anak dia dekat sekolah ni kena buli selama 2 tahun guys. Diorang selalu kutuk anak-anak dia, kata bapak engkau pembunuh, bapak engkau tak guna apa semua. So benda tu macam beri efek gila dekat mental anak dia. Akhirnya isteri dia pun decide untuk pindah kembali ke Arkansas dan bercerai dengan Robert dan telah menjual rumah diorang, termasuklah bakery si Robert. Apalah panggil si Robert ni kan, kau nampak je muka dia nerd, tapi itulah apa yang dia buat tu macam mind blowing gila. Dia macam tak boleh terima kalau ada orang cuba reject dia. Kalau masa lalu dia kena reject untuk bergaul dengan mana-mana perempuan, mana-mana kawan lelaki. Bila dewasa ada orang cuba reject dia, dia akan Robert kesian dekat anak-anak dia, sebab anak-anak dia yang jadi mangsa kena bully dengan kawan-kawan dekat sekolah pula. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Nina harap korang sukalah dengan kisah yang Nina ceritakan tadi, dan kalau korang ada apa-apa sebarang cadangan yang menarik nak Nina cerita, korang boleh komen je dekat bawah. So kalau korang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification sekali, dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.